seperti biasa 5 minit seorang, bermula dengan Datuk Khairul untuk bicarakan tentang apakah 1MDB dan apakah pentingnya kepada rakyat Malaysia. Silakan Datuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Terima kasih saudara moderator kampung saya juga, Datuk Jalil dan barisan pimpinan Karang Kraft, ahli panel, sahabat-sahabat saya, saudara Rafizi dan Profesor Azmi, serta tepukan gemuruh untuk seluruh yang hadir pada hari ini. Apabila disebut One Malaysia Development Berhad, ya, 1MDB, saya teruja dengan tajuk yang Sinar Harian berikan, apa di sebalik 1MDB. Bagi saya, Tuan Musi, yang pertama, di sebalik 1MDB ini kita ada barisan pembangkang yang prihatin, seperti saudara Rafizi dan seluruh pimpinannya. Tapi pada masa yang sama, kita ada barisan pembangkang yang prihatin hanya memutarbelitkan semua saja fakta yang cuba dibawa oleh kerajaan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, di sebalik 1MDB, saya lihat ada keyakinan dari pihak pimpinan kerajaan untuk mempertahankan apa saja keputusan yang dibuat demi kepentingan rakyat. Itu yang ketiga. Dan yang seterusnya, di sebalik 1MDB, ramai orang tidak perasan, di sebalik 1MDB ada beberapa individu seperti Tan Sri Lodin yang berpengalaman mengendalikan syarikat-syarikat bernilai berbilion-bilion ringgit, berbanding dengan pengkritik 1MDB yang tidak ada seorang pun daripada mereka yang pernah mengendalikan syarikat bernilai berbilion ringgit. Itu dia peringkat awal yang saya lihat apa di sebalik 1MDB. Oleh yang demikian, saya mengucapkan terima kasih kepada Wacana, kerana pada hari ini yang harus menang bukanlah perdebatan. Yang harus menang adalah rakyat. Yang harus menang adalah rakyat yang dahagakan kebenaran. Kerana apabila kita sebut soal keadilan, soal kebenaran, hendaklah kita kembali kepada firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Allah kata apa? Apabila kamu menghukum, membuat keputusan sesama manusia, hakamtum bainan nas, hendaklah kamu menghukum, an tahkumu bil adl. Sebab itu saya minta ahli panel, saudara, kita menjernihkan fikiran. Datang dengan fikiran yang terbuka, tasamuh, berlapang dada, kerana hari ini kita nak lihat pusingan pertama ini, kalau boleh saya nak lihat supaya penjernihan fikiran berlaku, supaya akhirnya kebenaran yang kita nak lihat di hujung rancangan ini nanti. Itu dia yang pertama. Okey, terima kasih Datuk Khairul. Jadi terus kepada YB Rafizi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara Dr. Mazli, Saudara Khairul, Saudara Azmi, saudara-saudari sekalian. Saya tengah sibuk nak fikir nak cakap apa, mukadimah dah habis. Kalau Saudara Khairul sebut bahawa orang yang mengkritik 1MDB ni tidak ada pengalaman menguruskan syarikat berbilion ringgit ataupun tidak tahu apa yang berlaku, saya rasa dia mengkritik Tun Mahathir seolah-olah Tun Mahathir tak reti dan tidak pernah menguruskan. Dan maknanya dia juga mengkritik orang seperti Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah. Semua ini adalah orang yang melahirkan kebimbangan mengenai kedudukan kewangan 1MDB dan juga kesannya kepada kerajaan. Baik. Saya rasa bila kita bercakap tentang 1MDB ini, ada beberapa perkara yang merungsingkan rakyat, yang menyebabkan 1MDB ini antara isu-isu yang menyatukan golongan yang berbeza-beza dalam Malaysia. Pembangkang, kerajaan, orang bisnes, semua ada kerunsingan yang mendalam mengenai 1MDB. Sebabnya yang pertama ialah
tidak pernah ada satu syarikat yang berhutang sedemikian rupa banyaknya dalam negara ini kecuali Petronas. Selepas Petronas, hanya 1MDB yang ada hutang 42,000 juta ringgit dalam negara ini. Tak ada syarikat lain dah. Itu yang pertama. Yang kedua, syarikat lain kalau berhutang pun, dia ada perniagaan dan juga operasi yang mana keuntungan dan juga aliran tunainya itu padan dengan hutang dan asetnya. Kalau ambil Sinar Harian, Karangkraft pun banyak hutang, saya tahu. Tapi paling kurang, ada kilang, ada surat khabar, ada majalah. Boleh dilihat berapa ratus ribu masuk sebulan, berapa dibayar. 1MDB dengan hutang 42,000 juta ringgit itu, satu-satu syarikat dekat Malaysia ni yang hutang begitu banyak, tetapi tidak ada satu aset yang kita boleh tahu. Bertahun-tahun kita tanya daripada 2009, sebenarnya apa yang 1MDB buat ni sebenarnya? Saya rasa kalau tanya Tun Mahathir pun, Tun Mahathir akan cakap dia pun tak tahu. Sebab tu dia tanya. Itu yang kedua. Syarikat yang berhutang sedemikian rupa tetapi tidak ada kegiatan perniagaan yang mana padan dengan aliran tunainya, itu membimbangkan kita. Perkara ketiga ialah apabila kita ada satu syarikat hutang banyak, perniagaan kita tak tahu, kemudian hutangnya itu pula dijamin oleh kerajaan dan anak syarikat kerajaan, maka dia mula melibatkan wang dan dana rakyat. Sebab itu minggu ini, Menteri Kantoi lagi. Dah 2 kali Menteri Kantoi di Parlimen. Pertama kali dalam sidang Parlimen yang lepas, bulan Disember, apabila mula-mula kerajaan menafikan menjamin 10 bilion ringgit hutang. Dia kata surat sokongan tapi tidak jamin. Akhirnya, dalam sejarah Parlimen, Timbalan Menteri Kewangan terpaksa memohon maaf kepada Parlimen. Kali pertama berlaku. Kerana memang betul kerajaan telah menjamin 10,000 juta ringgit. Dan dalam sesi minggu ini, Perdana Menteri mengakui sendiri kalau 1MDB tidak boleh membayar 10,000 juta ringgit itu, maka kerajaan yang akan bayar. Dan minggu lepas, Menteri Kewangan kedua mengakui selepas sahaja Perdana Menteri mengarahkan audit dibuat terhadap 1MDB, senyap-senyap jemaah menteri meluluskan 950 juta suntikan dana baru ke dalam 1MDB. Semua ini adalah wang rakyat. Jadi apabila rakyat mula buat keluar 10 bilion sana, 5 bilion sini, 950 juta dan di mana-mana, maka rakyat sudah tentu panik apabila melihatkan keadaan keberhutangan 1MDB yang sebegitu rupa. Dan perkara yang terakhir, Dr. Mazli, sebelum saya pulangkan ialah apabila ini berterusan dalam keadaan negara kita yang kewangannya tersepit dan bergantung kepada hutang untuk membayar perbelanjaan kerajaan, dia mula ada kesan yang besar kepada ekonomi negara dan kebolehan kerajaan menerbitkan hutang baru untuk membayar kewangan negara. Ramai yang tidak tahu bahawa negara Malaysia di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib ini memang raja berhutang. Hutang kita sudah 700,000 juta. Macam mana berhutang? Bukan macam kita pergi berhutang. Kena gadaikan semua. Kerajaan berhutang dengan menerbitkan kertas hutang. Kertas hutang ini dipanggil bond. Ya? Kertas hutang ini kadar faedahnya ditentukan oleh persepsi pasaran terhadap keutuhan sistem kewangan dan juga tata kelola ekonomi negara. Kalau dia rasa kerajaan Malaysia ini telus, boleh jaga ekonomi dengan baik, tak ada rasuah, kadar faedah yang dibayar atas hutang ini rendah. Tapi kalau dia tak yakin, dia rasa ada banyak hengki-pengki, maka kadar hutang itu akan turun naik. Dia macam kadar faedah. Oleh kerana masalah yang berlaku kepada 1MDB ini, dia melunturkan keyakinan pasaran kewangan antarabangsa terhadap kerajaan Malaysia. Maka sebab itu, lebih susah untuk kerajaan Malaysia menerbitkan hutang. Dan kalau berhutang pun, ia pada kadar yang lebih tinggi daripada biasa. Saya nak bagi contoh terakhir, Dr. Mazli, contohnya. Hutang kerajaan 700 bilion ringgit. Kalau disebabkan oleh 1MDB, pasaran naikkan sedikit kadar faedah kepada kerajaan. Katakanlah naik 1% saja. Sebelum ini kena bayar 5%, sekarang naik 1% saja. Dia rasa berisiko maka perlu dinaikkan. 1% di atas hutang 700 bilion
Maknanya kerajaan perlu membayar tambahan faedah hutang tiap-tiap tahun 1 bilion ringgit daripada kadar sekarang. Pakcik-makcik tahu tak 7 bilion boleh buat apa kat Malaysia ini? Kalau tanya Datuk Seri Najib, satu jet dia 400 juta yang dia baru beli, 7 bilion boleh beli lebih kurang 20 jet baru untuk Datuk Seri Najib. Itu banyaknya. Jadi sebab itu soal 1MDB ini merangkumi semua masalah yang akhirnya akan kembali kepada rakyat kerana akhirnya kita jugalah yang akan menanggung hutang ini. Wallahualam. Okey, terima kasih. Langsung kepada Saudara Azmi. Okey, terima kasih Dr. Mazli. Dr. Jalil, saya pun kurang faham. Bukan kurang faham pasal satu MDB. Kenapa saya dijemput bersama-sama dengan Datuk Khairul dengan YB Rafizi? Kerana saya menggelarkan diri saya sebagai geostrategis. Kalau kita lihat iklan pertama Sinar Harian, dia ada geostrategis. Tapi iklan terbaru cuma pensyarah. Saya tak tahu kenapa bertukar. Mungkin ada arahan dari UTM kot. Bahawa geostrategis tak boleh digunakan. Mungkin tak tahu. Saya kena tanya Laila lepas ini. Tapi walau bagaimanapun bila terima panggilan dari Sinar Harian, Datuk Khairul, Datuk Mazli dan YB Rafizi, bila saya dengar nama YB Rafizi, saya terus terima. Sebab bukan senang duduk sebelah YB Rafizi. Saya bukan orang politik. Jadi cakap pasal dengan 1MDB tu, saya rasa tugas saya, Datuk Mazli, adalah agak mudah. Kerana kita tahu ke mana arah Datuk Khairul dan kita tahu ke mana arah YB Rafizi. Tujuan saya adalah cuma untuk menenangkan keadaan. Saya boleh mengiyakan kata Datuk Khairul, main benar kata YB Rafizi. Semua benar. Habis cerita. Kerja saya habis. Sinar Harian tak kecewa, saya pun tak kecewa. Tapi masalah 1MDB ni dia meletup tiba-tiba. Sepatutnya ianya tidak menghairankan. Kerana apa yang masalah dengan 1MDB adalah tadbir urusnya. Memang benar YB Rafizi, ada masalah hutang yang dikatakan agak banyak dengan asetnya. Tapi kalau kita lihat definisi tugas objektif 1MDB adalah ianya adalah Strategic Investment Fund. Ianya adalah untuk dikatakan melabur di luar negara, kebanyakannya di luar negara. Contoh yang paling mudah adalah kita ambil yang dekat saja, Temasek Holding. Dia sama dengan 1MDB ataupun Khazanah sekalipun, lebih kurang sama dengan satu MDB. Dan kalau satu MDB itu Strategic Investment Fund, ianya adalah untuk kepentingan negara. Itu tujuan utamanya. Sebelumnya TIA Terengganu hanya untuk negeri Terengganu saja. Bila ditukar 2009 kepada satu MDB, tujuannya adalah untuk dikatakan menambah dana untuk kesejahteraan negara. Tapi cara strategik. Dan bila ada perkataan sovereign situ, maknanya dijamin oleh kerajaan. Datuk Khairul dan YB Rafizi, dijamin oleh kerajaan. Termasuk hutang-hutangnya. Kenapa dijamin oleh kerajaan? Kerana mereka dikatakan negara Malaysia mempunyai kepentingan. Bagi saya rujuk kepada Temasek Holding 2006. Apabila Temasek Holding membeli saham Shin Corporation di Thailand pada 2006 yang pada ketika itu dimiliki oleh Thaksin Shinawatra, timbul isu yang besar. Kerana Temasek Holding tabir urusnya YB Rafizi dan Datuk Khairul lebih tak telus daripada satu MDB. Temasek CEO dia Ho Ching. Siapa dia Ho Ching? Adalah isteri kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Jadi tabir urusnya, dia kena memang tabir urus macam tu. Kerana ia adalah kepentingan strategik negara. Dan kalau nak dikatakan Strategic Investment Fund ataupun Sovereign Wealth Fund, yang paling telus adalah dana pencen Norwegian. Dia sama juga. Dia memang telus. Gaji CEO, semua staff dia tahu. Apa yang dia buat, semua dia dipublikkan. Semua orang tahu. Tapi itu yang paling telus. Tak semua yang boleh mengikut kaedah dana pencen Norwegian itu. Dalam dunia ada 50-60 company ataupun syarikat seperti waktu MDB. Dan 99%-nya governance-nya, tabir urusnya adalah di sebalik tabir. Jadi bila kita berbincang ni, kita kena fikir bahawa satu untuk kepentingan strategik negara, satu untuk kepentingan tabir urus. Memang benar. Apa yang diperkatakan oleh Tun Mahathir itu memang benar. Rakyat perlu tahu kerana dana yang digunakan adalah dana rakyat perlu tahu. Tapi kita kena dikatakan ambil timbal balas. Di mana penting? Strategik kepentingan negara atau tabir urus yang 100% telus. Itu yang saya lihat
masalah 1MDB ni. Hutang yang benar, besar dan juga takbir urus yang dikatakan agak di belakang, di sebalik tabir. Okey, apa ni Saudara Azmi? Jadi apakah patutnya sikap rakyat dalam kes ni? Ada apa bila oleh kerana benda ni tak perlu nak telus, benda ni di sebalik tu, jadi rakyat bagaimana sikapnya? Kepada saya soalan tu. Ya, ya. Okey, Nanti kita patah balik. betul bahawa ketelusan itu diperlukan sebab kebiasaannya dana rakyat. Tapi kalau kita baca berita 1MDB hanya mendapat 1 juta dana sahaja, itu sahaja. Kalau kita ikutkan Strategic Investment Fund, Sovereign Wealth Fund mendapat dana 100% daripada dana kerajaan. Yang kebiasaannya dana yang disimpan di luar negara, bukan dalam negara. Itu modus operandi 1MDB dan lain-lain syarikat yang serupa dengannya. Bercakap dengan rakyat, ya, rakyat perlu tahu perkara itu. Tapi kita perlu memberitahu secara telus. Jika rakyat mahukan ketelusan tabir urus, minda juga seperti kata Dr. Khairul itu, kita kena buka. Tapi masalahnya bila ada sisipan ataupun senario politik dimasukkan, itu yang menjadi masalahnya. Ketelusan memang kita mahu telus. Tapi bagi saya sebagai seorang geostrategis, ketelusan itu mesti terkekang. Kerana kepentingan negara itu tak boleh beritahu 100%. Bukan saja Malaysia yang ada 1MDB, US pun ada 1MDB, China memang hebat 1MDB, dan Singapura 1MDB, mereka ada bukan 1, ada 2. Kita ada 2 juga, Khazanah dan 1MDB. Jadi ini bukan satu perkara yang pelik, satu perkara yang begitu kronik, yang kritikal. Jadi saya rakyat tak melihatnya perlu tahu. tidak. Rakyat tak perlu tahu. Jangan pelikkan kata saya. Rakyat perlu tahu, tapi kena tahu bahawa di sebalik pentadbiran 1MDB itu banyak perkara-perkara strategik yang tidak boleh dihebahkan. Okey, nampak gayanya mungkin Tun Mahathir perlu dapat nasihat daripada Prof. Madya Azmi. Okey, kita lihat kepada Dato' Khairul. Jadi Dato' Khairul nampaknya, kita kembali kepada persoalan tu. Tun Mahathir ni tak betul lah. Ya. Okey, silakan komen. Saya memang tunggu Saudara Rafizi sebut nama-nama yang beliau boleh jual. Ya. Kerana kita semua tahu Saudara Rafizi didesain, dibentuk oleh Parti Keadilan untuk menghafal nama-nama individu, angka-angka, istilah-istilah ekonomi yang kita makcik-makcik kampung tak boleh faham. Dan dia hanya boleh jual itulah saja. Dr. Mahathir, Tunku Razali, apa lagi dia boleh jual? Siphon, bail-out, Pulau Cayman untuk mengelirukan rakyat. Betul? Betul, saudara? Saudara Rafizi memang kita tahu perjalanan politik dia didesain, dibentuk, diacu sehingga menjadi naib Presiden Keadilan, Setiausaha Agung Parti Keadilan. Tanpa kita sedar, sebenarnya kita telah membentuk, kita telah memberi satu platform kepada beliau untuk memperolok-olokkan orang kampung. Okey, gini, saya punya persoalan. 1MDB. Okey, persoalan saya ialah apabila kita sudah tahu apa arah tuju Saudara Rafizi, kita melihat aspek ini dalam perspektif yang lebih luas. Apabila kerajaan mendapat mandat mengendalikan kerajaan sehingga satu penggal, kita sebagai rakyat memberi peluang, bukan saja soal pentadbiran, memberi peluang kepada kerajaan mengendalikan semua aspek termasuk ekonomi. Sebab itu apabila ketika Saudara Rafizi sebut Tun Mahathir dan Tunku Razali, saya sudah tahu bahawa hanya itu 2 sahaja dan kita menghormati. Di pihak kerajaan, kita menghormati, kita kena yakin serangan ataupun pandangan Dr. Mahathir itu adalah untuk kebaikan, untuk kepentingan rakyat, dan kita setuju dengan Profesor Azmi bahawa urus takbir 1MDB itu perlu dikemaskan. Sebab itu sebagai rakyat, saya fikir kita kembali kepada sejarah ketamadunan, perjuangan Islam, perjuangan negara. Apabila seorang rakyat, saya fikir apabila diberi tanggungjawab sebagai seorang rakyat, di zaman Khalifah Osman dikatakan lemah, seorang rakyat bangun kata, adakah zaman saudara Khalifah Osman ini lemah berbanding Khalifah Umar Al-Khattab kuat? Apa jawab Serina Osman?
Kerana ketika Umar Al-Khattab kuat, aku rakyatnya. Tetapi ketika aku menjadi khalifah, rakyat aku seperti kamu, mengkritik tidak habis-habis kepada negara. Okey. Dia itu Saidina Ali, bukan Saidina Osman. Silap. No, Saidina Osman. Saidina Ali. Saidina Osman. Dah. Okey. Tak apa. Kembali, Datuk. Saidina Osman. Saidina Osman. Saidina Osman. Yang ketiga. Saya pensyarah UIA dan saya ajar tentang politik Islam. Saya juga tahu. Okey, boleh jawab tentang 1MDB? Okey, sekali lagi saya fikir serangan itu serangan peribadi. Apabila Saudara Rafizi dan seluruh pimpinan pembangkang mencari isu untuk mengelirukan rakyat. Isu yang paling mudah adalah isu yang berkaitan dengan angka-angka. Ya. Kerana apabila kita lihat kepentingan negara secara meluas, kita lihat 1MDB ini sama keadaannya seperti mana kerajaan hendak menubuhkan, mewujudkan Putrajaya seketika dulu. Kerajaan nak mewujudkan KLIA, kritikan. Kerajaan hendak mewujudkan Felda. Dikatakan kerajaan nak menghantar orang Melayu ke hutan-hutan. Tetapi lihat, selepas 10 tahun, selepas 15 tahun, 20 tahun, siapa yang tergila-gilakan Putrajaya? Pembangkang juga yang nak ke Putrajaya. Saya bimbang 1MDB ini selepas 15 tahun berjaya, Saudara Rafizi dah tak ada kerja, dia minta kerja di Rafizi untuk membetulkan kesalahan-kesalahan beliau. Sebab itu saya fikir kita harus bagi peluang. Kita harus bagi peluang kepada pentadbiran 1MDB. Kerana 1MDB ini ditadbir oleh sekelompok profesional yang diketuai oleh Tan Sri Lodin, dikepalai oleh pakar-pakar strategik. Mereka ini semua ada pengalaman. Mengapa serangan itu dihalakan kepada pemimpin negara? Kenapa apabila Saudara Rafizi mendapat untung daripada tabung haji, untung daripada dividen ASB, tak ada dikaitkan pun dengan pemimpin negara? Betul? Kerana apabila pemimpin mewujudkan agensi-agensi kerajaan seperti tabung haji, seperti Perbadanan Nasional, seperti KWSP, seperti 1MDB, pemimpin negara sudah pun meletakkan barisan-barisan yang berkaliber. Tunggu masanya matang, bagi peluang, insya-Allah saya yakin 1MDB akan membuahkan hasil yang baik. Saya antara filem yang saya suka tengok ialah filem Pendekar Bujang Lapuk. Antara dia punya scene yang paling saya suka bila pergi kat sekolah orang tua. Sarkis kan. Jadi saya harap kita tak jadi sarkis kat sini ya. Jadi langsung YB Rafizi, ini semua fitnah apalah semua. Sila kemukakan kalau bukan fitnah. Saudara Khairul sebut tadi bahawa ini semua fitnah yang bertujuan untuk mengelirukan orang kampung. Saya rasa yang terkeliru bukan orang kampung, yang terkeliru dia hari ini. Kita datang untuk bincang tentang 1MDB dan apa kesan kepada kerajaan. Tajuk itu bukan tajuk apa di sebalik Rafizi. Kalau nak serang peribadi, itu macam UMNO dah buat tiap-tiap hari. Tak payah buat di sini. Baik. Saya nak kembali bawa balik kepada soal 1MDB ya. Dan saya nak jawab tentang dua perkara yang ditimbulkan. Satu oleh Saudara Azmi, satu oleh Saudara Khairul. Ambil yang pertama yang Saudara Azmi sebut tadi bahawa kononnya 1MDB ini adalah satu syarikat strategik pelaburan negara. Dan oleh kerana dia strategik maka dia tak boleh telus kerana kita tak boleh nak tahu. Kerana ini untuk pelaburan yang istimewa. Saya nak bawa pandangan saudara-saudari kepada jenis-jenis pelaburan yang dibuat oleh 1MDB yang kononnya strategik ini, yang pakar geostrategis kena balik study balik lepas ini. Contohnya satu pelaburan yang cukup strategik yang dibuat dan kami baru dapat pengesahan dan jawapan dalam parlimen minggu ini. Dalam tahun 2011, anak syarikat 1MDB bernama SRC International telah mengambil 4 bilion wang pencen daripada rakyat. Ya. Dia kata dia nak melabur di dalam lombong-lombong arang batu di seluruh dunia supaya kerajaan Malaysia mempunyai kepentingan strategik tenaga dunia. Kita tanya daripada 2011, mana lombong itu, apa jadinya, pelaburan macam mana, tak pernah dapat cerita. Akhirnya,
minggu ini Perdana Menteri mengesahkan bahawa 4 bilion ringgit itu dilaburkan di dalam sebuah lombong dan syarikat di Mongolia. Saya nak tanya pakar geostrategis kita ni lah, apa yang strategik sangat Mongolia kepada Datuk Seri Najib ni? Apa yang strategik sangat? Saya pernah bagi amaran secara lawak lah kepada semua, berhati-hati kalau nak melabur ataupun nak ada apa-apa dengan Mongolia. Kerana sejarah Mongolia dengan Malaysia, selalunya yang berkaitan dengan Mongolia ini hilang tanpa kesan. Orangnya hilang tanpa kesan, pelaburannya pun hilang tanpa kesan juga. Jadi apa yang strategiknya melabur sampai 4,000 juta duit pencen di Mongolia ini? Yang itu biar pakar geostrategis jawablah. Kemudian kita tanya lagi, apa yang strategik sangat? Daripada hutang yang banyak itu, 1MDB membeli 2 aset penjana bebas daripada kroni-kroni. Satu daripada Genting, satu daripada Ananda Krishnan. Sudahlah aset tenaga bebas, penjana bebas itu dah nak habis tempoh kontrak. 1 tahun sebelum tempoh habis kontrak, 1MDB beli. Dahlah beli aset buruk. Kemudian dibayar 2 kali ganda pula. Jadi apa yang strategisnya sangat, membeli aset buruk pada harga 2 kali ganda. Yang itu pun geostrategis kena jawab. Dan yang ketiga, yang paling hebat yang bising setakat ini, pelaburan pertama 1MDB yang dikatakan strategik ini dilaburkan di dalam sebuah syarikat yang diberi nama Petro Saudi International. Ini 5-6 bilion ringgit dalam tahun 2009 lagi. Kita tanya bertahun-tahun, mana duit dan mana hartanya? Akhirnya, bulan ini bocor bahawa pelaburan di dalam Petro Saudi ini, apabila bocor dari segi komunikasi dan dokumen, akhirnya kembali selepas pusing satu dunia, pergi ke Cayman, pergi ke Hong Kong sekejap, Singapura, akhirnya masuk ke dalam bank account seorang anak muda gemuk yang bernama Jolo, yang baik dengan Datin Seri Rosmah dan Perdana Menteri. Apa yang strategiknya dengan pelaburan-pelaburan begitu? Orang Kelantan ke Jolo tu? Bukan. Orang Penang. Ya? Jolo bukan Jolo. Jolo. Cina lah, bukan Melayu. Cina. Okey. Cina. Ini Cina. Seorang anak Cina yang tak duduk kat Malaysia pun. Ingat Besar di orang luar Pasir negara. Ingat orang Pasir Mah tadi. Jadi kalau ditengok kepada rekod-rekod pelaburan yang telah didedah dan diakui oleh Perdana Menteri dalam parlimen sendiri, saya tak nampak satu pun yang strategiknya. Yang strategik hanyalah 1MDB ini kepada kroni-kroni untuk memindah wang rakyat keluar daripada negara ini. Itu yang strategiknya. Okey. Kemudian satu sikit je. Okey. Saya nak jawab Datuk Khairul tadi sebut tentang jangan bimbang tentang 1MDB kerana pengurusannya cukup baik. Dia duk sebut nama Datuk Waluddin ni berkali-kali. Batuk Datuk Waluddin ini. Yang dia tidak beritahu ialah kita tidak pernah persoalkan lembaga pengarah 1MDB. Kita persoalkan bagaimana seorang yang tidak ada jawatan langsung di dalam 1MDB yang mempengaruhi dan menetapkan semua pembelian harta dan juga pelaburan 1MDB. Dan akhirnya individu itu yang bernama Jolo, yang bukan budak Melayu itu, akhirnya wang itu masuk ke poket dia. Jadi kalau 1MDB mempunyai pengurusan yang terbaik sekalipun, tetapi pengurusan itu tidak mempunyai kuasa atau pengaruh untuk menentukan urus takbir syarikat, kerana yang menentukannya ialah orang di belakang yang rapat dengan Perdana Menteri dan isteri Perdana Menteri. Itulah yang menyebabkan Tun Mahathir cukup marah dengan 1MDB ini. Dan saya rasa jawapan-jawapan itu, kalau Datuk Khairul masih lagi terkeliru, saya tak boleh tolonglah. Itu kena pergi berguru dengan orang lain lah. Okey, Saudara Azmi, sila